KPM. Teacher tak masuk lagi ni. Tapi itulah macam... Aduh, susahlah. Saya tak nampak lah. Ke salah guna mikroskop ni? Memang tak nampak apa-apalah. Aduh, mana teacher bila nak masuk ni, teacher? Boleh saya bantu? Hi, teacher. Hello, Irfan. How are you? I'm good. Khabar? Sihat. Okey, jadi teacher, Irfan tak nampak ni, tapi rasanya teacher nak ajar saya macam mana untuk kita lihat menggunakan mikroskop kan? Okey, kalau macam tu, jom kenalan dulu dengan cikgu kita. Saksikan dulu video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Tapi sebelum tu, Irfan nak ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Okey, bersama saya di studio sekarang, Teacher Rama. Okey, baik. Teacher, boleh tak teacher kenalkan diri teacher kepada semua penonton di rumah? Dipersilakan. Okey, saya Puan Rama Lechmi, anak AP Adi Mulam. Anak perempuan Adi Mulam. Saya mengajar di Sekolah Menengah Sains Alam Shah selama 19 tahun. Saya merupakan seorang guru biologi di sana. Dah berapa lama teacher mengajar di Sekolah Sains Alam Shah tu? 19 tahun. Masuk tahun ini. Okey. Dan seingat saya, teacher ni digelar juga sebagai teacher Insari, betul ke? Ya, itu nama YouTuber saya. Okey, ada YouTube channel sendiri. Ya. Baik, teacher, sebelum kita mulakan, kita kena patuhi SOP sedikit. Ya. Jadi saya nak minta teacher untuk buka pelitup muka. Dan simpan di bekas sediakan. Okey. Teacher ada bekas tak? Tak apa, kita simpan je dekat tempat yang selamat. Sebab lepas ni kita nak guna lagi. Thank you. Okey. Baik, kita ada sanitizer di bawah. Ni untuk teacher lah. Okey, Thank you, Irfan. Thank you so much. Okey, sebab SOP kena patuhi di betul. mana-mana sahaja. Kalau tak, nanti kena saman lah, teacher. Ya. Tak sanggup teacher nak bayar RM10,000. Irfan pun juga. Sebab itulah kita kena sentiasa jaga SOP. Baiklah, teacher. Kita tahu hari ini kita akan belajar mengenai subjek biologi untuk menengah atas. Jadi, untuk segmen pertama ni, apa kita akan belajar dengan teacher? Ya, okey. Segmen ini kita akan belajar bagaimana hendak menyediakan slide spesimen tumbuhan dan slide spesimen haiwan, sel haiwan. Dan kita juga akan belajar bagaimana hendak menggunakan mikroskop dengan betul. Itulah Irfan tadi ada kesukaran, teacher. Tak dapat nak tengok, tak nampak macam mana ni. Irfan, bukan senang nak tengok melalui mikroskop. Dia ini adalah satu radas biologi yang sangat mahal. Mahal, teacher? Mahal. So, kena jaga dengan baik dan kena guna secara betul supaya kita mendapat keputusan yang betul. Betul, dah tepat lah kan? Okey, teacher. Rasanya teacher pada awal nak cerita sikit mengenai konsep dan sebagainya. Betul tak, teacher? Ya. Okey. So, apa yang kita akan buat ialah actually yang sel penyediaan sel tumbuhan dan sel haiwan ini adalah merupakan suatu kemahiran yang diajar kepada pelajar sejak dari tingkatan 1 lagi. Betul tu. Irfan pun ingat lagi dari Irfan Form 1 dah belajar cara untuk orang kata apa menggunakan kaedah saintifik secara betul lah. Ya. Okey, sel adalah suatu unit asas kehidupan yang sangat-sangat penting. Sebab itu dalam biologi chapter kedua. Chapter kedua itu kita sudah start belajar tentang sel. Because dia merupakan unit asas bagi semua kehidupan. So sekarang kita nak tengok macam mana kita nak sediakan sel yang amat unik ini dan bagaimana kita hendak menggunakan mikroskop secara betul. Okey, baiklah. Tapi sekarang tu kita nak berehat dulu ke ataupun teacher nak cerita sedikit? Okey, boleh tak saya bagi tahu apa radas dan bahan yang kita perlukan? Okey, radas dan bahan yang diperlukan adalah sangat simple ya. Apa itu, teacher? Okey, so kita perlukan bawang, forceps. Kita memerlukan iodine. Alright. And iodine dan metilena biru. Okey. Kita memerlukan air suling, slide.
macam tunjuk show cooking pula Okey, baik. Okey, so yang ini adalah jarum tenggek. Jarum yang tenggek? Ini, ya, Okey. kita panggil dia. Nanti saya teacher akan ajar macam mana nak gunakan ya. Ini Boleh. adalah slide penutup, slide kaca. Kita perlukan kertas turas. Baik. Kita perlukan Pencungkil gigi. pencungkil gigi, Okey. towel jika ada apa-apa kita nak bersihkan tangan and so on. And of course, microscope. Yang ni lah paling penting sekali. Okey. Alright. Itu antara kita punya bahan dan radas yang kita perlu ada untuk melakukan kita punya uji kaya kejap lagi lah. Okey. Dan apa kata sekarang ni kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Sri Fashion dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Masih bersama saya di studio, The Teacher Insari, teacher ramah kita. Okey, teacher, tadi kita dah belajar mengenai radas dan bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen kita. Sekarang ni, apa yang kita akan buat sekarang ni? Inilah aktiviti yang paling menyeronokkan. Apa itu, teacher? Kita akan menyediakan slide spesimen tumbuhan. Okey, Alright. baik. Okey, so saya nak Irfan join dengan teacher. Boleh tak? Boleh, teacher. Okey. No problem. Sebelum kita mulakan aktiviti tu, kita mesti pakai lab coat, which is baju di makmal, untuk supaya kita melindungi diri kita. Kita sedang berdepan dengan spesimen hidup. Betul So dia tu. boleh mencemarkan baju kita, mungkin membawa masalah juga. Sebab itulah kita kena pakai lab coat. Dipersilakan. Teacher punya. Ni Irfan punya, teacher? Ya, itu Irfan punya. Teacher sediakan khas untuk kamu. Dah macam saintis lah kita hari ni, teacher. Pakai lab coat semua kan? Kita ni saintis hari ni. Baik. Okey. Dan sarung tangan. Jangan lupakan sarung tangan. Sarung tangan, Ya, okey. Okey. Baik. Okey, jangan lupa butangkan ya. Kena butangkan, teacher? Ya, butangkan. Okey, baik. Itu baru cara betul. Oh, kalau tak butangkan mungkin akan ada masalah nanti timbul. Betul tak, teacher? Betul. Okey. Baik. Dan teacher, paling penting kita kena jaga jarak sosial lah. Mungkin Betul. teacher ke sana sikit. Ya, boleh ambil sarung tangan tak? Patutlah teacher pakai rapat. Nak sarung tangan rupanya. Okey, sarung okey. tangan. Dua untuk teacher Ya. Okey. Dua tangan lah, Irfan. Betul lah tu. Dua tangan Irfan. Sebab apa kita kena pakai sarung tangan ni, teacher? Sarung kerana kita berdepan dengan spesimen hidup. Bukan itu saja, kita juga akan menggunakan larutan iodin dan metilena biru yang boleh mewarnakan tangan kita. Baik. Itu sebabnya. Jadi Irfan kena pakai jugalah kan? Iya, Irfan pakai juga SOP. SOP kena SOP jaga. makmal biologi ya. Okey, baiklah. Kejap. Apa susah sikit. Macam nak pergi surgery je. Itulah tu. Tak apa, sekali-sekala okey lah tu. Selalu nak pakai sarung tangan macam ni. Dalam lab je boleh pakai. Betul. Kejap. Irfan cuba. Okey. Cuba Cuba, jangan sikit, koyakkan. teacher. Tak apa, okey lah tu. Okey. Sudah dah. Sudah dah? Ya. Okey. Kejap. Teacher tak apa. ready? Are Teacher you ready? Kejap lah, macam biasalah. Anak murid ni dia macam ke belakang sikit. Tak apa, take your time. Okey, teacher boleh start dulu. Ya, okey. So untuk menyediakan slide bawang, kita perlukan epidermis bawang. Okey, yang ini ialah saya dah potongkan siap-siap untuk Irfan. Okey, kita baik. menggunakan forceps. Ini saya bagi untuk Irfan. Memang susah ketat dia. Iyalah tu. Tangan besar sikit, maaflah ya. Ya, okey. So kita mengambil slide. Baik. Okey. Belum settle lagi ya Irfan? Dah ya? Okey. Thank God. Ya, ni teacher sediakan satu slide untuk you juga. Alright. Okey, sekarang perkara pertama yang kita perlu buat, kita perlu letak setitis air suling ya. Di atas sedikit cukup, tidak payah nak banjir, tak payah. Tak payah banjir. Irfan nak letak juga. Irfan nak letak juga. Irfan kan nak buat dengan teacher sekali. Setitis sahaja ya. Setitis sahaja Irfan. Cukup, memadai. Tak kita perlu jimat cermat. Betul. Okey, ini adalah cara kita mengeluarkan epidermis bawang. Ambil ambil. Tolong buat. Saya nak tengok, teacher nak tengok. Irfan buat dengan betul tak?
Jadi kita ambil yang lapisan atas sekali. Ya, epidermis, yang Lutsina. Yang Lutsina. Okey, saya nak tanya Irfan. Ya, Irfan, saya. kalau dia kan nampak tak bawang ni kan dia ada warna ungu, Betul. lepas tu dia ada juga warna bahagian yang Lutsina. Kalau kita gunakan bahagian yang berwarna ungu tu, Okey. rasa-rasa Irfan kita akan boleh nampak dengan jelas tak? Irfan rasa macam ya ke Irfan salah teacher? Sebenarnya boleh, tetapi Okey. dia lagi jelas kalau kita menggunakan bahagian yang Lutsina. Seperti ni. Lutsina sangat sehingga teacher boleh nampak Irfan menerusinya. Irfan pun nak buat teacher jugalah. Okey, sekarang kita Okey. kena ratakan bawang ini ke Okey. atas slide kita, ya. Letak atas air suling tadi tu. Ya, ada atas air suling itu. Okey, kejap, Irfan letak. Dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Itulah tu. Sains ini kita memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kena sabar, memang Kena kena sabar, sabar, Okey. Ya, okey. So dah Irfan? Betul ke macam ni? Ya. Okey. Lagi cantik daripada teacher punya. Alamak. Sebenarnya dia tidak boleh renyuk. Because Okey. contohnya kalau kita pakai baju yang ada design. Kalau dia renyuk, nampak tak design? Tak nampak. Tak nampak. Macam itu juga. Okey. So slide ini kena apabila kita nak ratakan epidermis tu, kita kena ratakan dia betul-betul rata supaya kita nampak dengan jelas. Jangan bagi dia konyoklah teacher. Ya. Okey. Okey. Sudah ya? Dah. Okey. Sekarang kita kena tutup dia dengan menggunakan penutup. Ini kita panggil sebagai penutup kaca. Penutup kaca. Irfan ambil satu ya? Ya, Irfan ambil satu. Okey, baik. Okey. Dah ya? Okey. Dah. Letak. Kita jangan. Jangan Ini lagi. dulu. Ini dia jarum tenggek. Tadi Jarum dia tenggek tanyakan tadi. apa Irfan tu tanya. jarum tenggek. Ini Okey. dia. Sekarang kita gunakan jarum tenggek ni. Kita letakkan dia 45 darjah. Okey. Okey. Kemudian kita Oh, kejap Irfan cuba macam mana Ya, tu? ya. Okey. cuba ya. Mungkin lagi cantik je because okey. saya nampak slide Irfan ini lagi cantik daripada slide teacher. Okey, teacher macam ni ke? Ya. Okey, lepas tu? 1, 2, 3. Betul okey. itu. Okey. Sekarang yang kedua ialah kita perlu tekan sedikit dengan manja. Tekan dengan manja, Okey. Jangan kuat ya, nanti pecah kang slide itu. Itulah tu. Kita kena manja. Manja-manja kita kena je. sabar, kita kena manja. Okey. Ini nak Okey. belajar biologi macam ni Kena manja sikit. Ya. Ya. Okey. Dah Okey. Irfan? Okey, dah teacher. Okey. Sekarang kita ambil setitis iodin dan letakkan di hujung slide itu. Setitik cukup. Tak payah banyak-banyak. Baik. Okey, sekarang Irfan buat. Baik. Alright. Hujung sini Hujung ya, hujung. Okey dah. Okey. Selepas itu, nampak tak ada banyak cecair yang nampak tak dia menyerap dengan sangat cantik. Dia menyerap ke dalam itu. Betul lah teacher. Kan? Sebenarnya slide Irfan lebih cantik daripada slide teacher. Malu teacher. Tak apa. Sebab teacher dah tunjuk kat Irfan macam mana nak buat. Ya. Jadi mahir Okey, sekarang dengan Okey. menggunakan kertas turas, kita akan bersihkan semua cecair yang berlebihan itu. Okey. Jadi macam mana kita nak buat teacher? Kita letakkan di hujung. Letak di hujung ni, Okey. Irfan. Ya. Letakkan di hujung, tekan dengan manja. Oh, macam dengan tu. manja. Ya. Okey. Okey, dah. Selesai. Okey. Selesai. Saya nak tunjukkan slide Irfan lah. Slide Irfan lah lebih cantik daripada slide teacher. Inilah hasilnya. Slide tumbuhan telah tersedia. Okey, sekarang teacher nak buatkan, sediakan slide tumbuhan pula. Slide tumbuhan pula. Okey, kerana Irfan berpuasa, teacher sajalah yang akan buatkan. Okey, so, Irfan boleh. tengok saja. Okey, untuk menyediakan slide haiwan pula, mesti Irfan terfikir-fikir, mana slide haiwan? Mana Itu slide dah tu. haiwannya? Ada pesuka gigi nak buat apa ni kan? Dengan mana haiwannya kita nak sediakan slide haiwan ni? Haiwannya teacher lah. kita ni pun dari segi biologi kita ni ialah haiwan. Ya. Okey, untuk menyediakan slide haiwan ini, kita akan menggunakan pencungkil gigi. Tetapi anda mesti sangat-sangat cermat kerana pencungkil gigi ini tajam. Bahaya Sangat teacher. bahaya. Dan selepas itu anda perlu ingat apabila kita hendak mengambil sel haiwan, itu sel teacher lah kan, teacher lah haiwan hari ini kan. Tolong jangan kikis dengan terlalu kuat. Kalau tidak dia akan berdarah. Aduh, tak nak berdarah teacher, tak nak. sakit. Kadang-kadang pelajar macam ni, apabila dia mencungkil menjadikan slide tu haiwan ini, anda perlu ingat slide haiwan ini dia ini kita tak nampak sebenarnya sel itu. Apabila kita secalit cukup. Cukup dah. Cukup dah, tak perlu nak calit sampai tak nampak.
Cari tak lagi nampak. sampai luka. Sampai tak payah, okey? Okey. So untuk menyediakannya teacher perlu kikis bahagian dalam pipi teacher Dalam ya. pipi, okey. So minta maaf That's it. That's it. Itu saja. Sekali je. Iya, tak Okey. payah. Okey. So apabila kita nak menyediakan slide haiwan ni, cara yang sama Irfan, kita gunakan setitis air. suling. Cara yang sama saja. Hopefully Okey. slide teacher secantik slide yang Irfan tadi buat. Mesti cantik benar kali ni. Okey. Ini dia ya spesimen spesimen sel haiwan tadi ya. Okey, kita lumurkan saja. Oh, macam tu je. Itu saja, Okey. senang. Tak payah susah payah. Tapi memang takkan nampak apa. Okey, teacher Jangan korek kalau ke sehingga. tengah-tengah sikit boleh tak? Tak Boleh, nampak boleh. Ya kamera. kalau. Okey, boleh. Okey, ke tengah sedikit. Alright, Ya. ke tengah sedikit. Okey. Tengah sikit lagi, teacher. Lagi ya? Okey, Alright, thank you, okey. teacher. Kita lumurkan. Alright, okey. Sekarang penutup slide kaca kita lah. Okey. Okey. So menggunakan teknik yang sama 45 darjah supaya kita tidak mahu gelombang udara. Okey. Dah Cantiklah letak kali dah. ni. Yap. Yalah kerana tak nampak. Tak renyuk kan. Okey. Kerana sekarang kita akan mewarnakannya. Mewarnakan? Kali ini kita akan mewarnakannya menggunakan mitilena biru pula. Bukan Okey. iodine. Iodine ialah untuk sel tumbuhan. Untuk sel haiwan kita akan menggunakan mitilena biru pula. Okey. Cara yang sama Irfan, kita akan letakkan di hujung slide. Setitik Sama juga sudah macam iodine cukup. tadi. Ya, Okey. nampak tak dia menyerap dengan cantik. dia masuk ke dalam kan, teacher? Ya, kena sabar tunggu dia. Dan kan? betul kena manja. Ya, kena manja. Betul. Teacher lupa manjakan dia. Jom manjakan dia ya. Kita tekan dia sedikit okey. supaya tak ada gelombang udara, because gelombang udara boleh menyebabkan apabila kita tengok dengan menggunakan mikroskop tak jelas. Tak jelas. Okey. Lepas tu entah apa-apa kita tengok, kita ingat itulah pula sel haiwan. Rupanya bukan. Ya. Okey. So sekarang slide lupa pula. Kita kena guna Kertas turas. So okey. kita kena bersihkan semua lebihan-lebihan itu supaya dia tidak mencemarkan mikroskop kita. Kan saya kata mikroskop ni mahal. Betul Dia tu. pun perlu dimanjukan, perlu dibersihkan. Alright. Okey. Sekarang sudah sedia dah slide haiwan dengan slide tumbuhan. Satu yang Irfan buat, okey. satu yang teacher buat. Okey, dah sedia dah. Okey, kita pun dah dapat kita punya sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Sekarang kita nak berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan teacher kita, Teacher Rama di Mahir Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar sedikit cara untuk mengambil sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Sekarang ni Irfan rasa kita nak guna mikroskop kita ni. Jadi teacher, macam mana kita nak gunakan mikroskop dan apa langkah-langkahnya? Silakan. Okey Irfan, kita sudah sediakan 2 slide yang amat cantik. Okey. So sekarang Irfan akan berpeluang untuk tengok sel ini di mikroskop dan tengok keindahan sel. Okey, itu yang tak dia sabar tu. sangat-sangat indah. Okey. So sebelum itu teacher hendak tunjukkan bagaimana kita hendak menggunakan mikroskop secara betul. Okey. So ini adalah mikroskop. Okey. Irfan nampak tak saya ada satu lagi mikroskop di sana? Ada kat sini, teacher? Itu adalah mikroskop jenis lama. Okey, lama dah. Kebanyakan sekolah sekarang mempunyai mikroskop jenis ini. Sebenarnya dia tak jauh beza Irfan. Sama saja. Sama saja. Tetapi dia yang mikroskop yang terbaru ini lebih senang digunakan berbanding mikroskop yang itu. Oh, kini susah sikit lah nak pakai? Ya, Okey. kerana boleh tak Irfan pusingkan mikroskop Okey. ni? Ya. Okey, nampak tak dia ada kanta cermin di sana? Ada kat sini? Dulu kita perlu mencari cahaya. Supaya okey, baru kita boleh nampak spesimen. Sekarang tidak perlu. Semuanya ada satu button. Oh, dah ada cahaya dekat situ. So tak payah, memudahkan kerja manusia, betul. Okey, so teacher sekarang akan memperkenalkan slide kita ya. Slide pula mikroskop kita Okey. ya. Okey, so yang ini adalah mikroskop. Yang ini kita panggil sebagai kanta mata. Kanta mata. Yang ini adalah kanta objek, and kanta objek ini selalunya mempunyai kuasa pembesaran yang berbeza. Ya. Kadang-kadang ada mikroskop yang mempunyai 4
kanta pembesaran yang membesar. Ada yang mempunyai 3 saja. Kebanyakan sekolah mempunyai 3 saja. 3 saja. Sekolah teacher ada berapa? Selalunya 3 saja. 3 sahaja. Okey. So yang ini kita panggil sebagai pentas. Pentas yang ini kita panggil sebagai klip. Klip untuk kita meletakkan spesimen slide kita secara betul sebelum kita tengok. Yang ini kita panggil sebagai pelaras. Boleh nampak tak pelaras kasar? Tak nampak ni. Okey, pelaras kasar dengan pelaras halus. Okey. Alright. So yang ini pula adalah di mana mereka cahaya lah cahaya kat situ. So kawasan ini kita panggil sebagai lengan. Kawasan ini kita panggil sebagai lengan and yang ini kita panggil sebagai tapak. Baik. Okay. Apabila kita hendak mengambil mikroskop ini, kita perlulah memegang lengan dan tahan dengan tapak. Tahan dengan tapak. Kerana kadang-kadang ada kala pembantu makmal kita sudah sediakan semua untuk kita. Kadang-kadang kita yang perlu mengambilnya daripada rak mikroskop. So untuk itu kita perlulah tahu cara bagaimana hendak mengambil mikroskop ini dengan betul. Betul. Okey. So lepas itu kita akan letakkan mikroskop di tempat yang rata. Kenapa kena tempat rata je saya? Kalau tidak nanti slide kita boleh lari atau itu tak baik. Kita akan dapat keputusan yang tidak tepat nanti. Bukan apa, dia macam kalau kita tak letak di tempat yang rata mungkin boleh menyebabkan kembalangan. Dia mungkin tergelincir. Itu dia. So letakkan di tempat yang rata. Berat ni kan teacher. Ya. Alright. Okey. So sekarang kita hendak memerhatikan sel tumbuhan dulu Okey, kita letakkan di bawah, di dalam ni. Ini yang kita panggil sebagai pentas. Pentas pentas. Dia pun ada stage. Iyalah tu. Okey. So apabila kita hendak menggunakan mikroskop, kita akan gunakan daripada kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran yang terkecil dulu. Yang terendah dulu Kita mulakan dengan 4. 4. So kita kena buka lampu. Pentas ini perlu dinaikkan ke aras yang paling maksimum. Kenapa tu teacher? Kerana kalau kita tidak naikkan, apabila kita sedang menyelaraskannya, mungkin spesimen ini akan terkena pada kanta mikroskop pula. Apabila kita sedang kusyuk tengok kan. So dia mungkin terkena pada kanta dia. Apabila dia terkena pada kanta, anda perlu ingat ini adalah spesimen hidup. Mungkin kanta kita akan mendapat kulat pula. Dia pula mendapat penyakit. Iyalah tu. Nanti susah pula kan. So kita kita perlu memastikan kanta kita ni sentiasa bersih. So untuk memastikannya kita perlu menaikkan pentas ini ke atas mungkin. Ke tahap maksimum Selepas itu kita akan tengok menggunakan mata kita di kanta mata ni. Satu lagi, apabila kita hendak melihat spesimen kita, tolong jangan tutup sebelah mata. Kenapa tu teacher? Apabila kita tengok ni, sebenarnya dia sangat senang apabila kita tengok macam ni. Kita tengok satu mata, tutup satu mata kan. Nampaklah jelas. Tetapi itu adalah cara yang salah. Dia boleh menyebabkan tekanan pada mata kita dan dia tidak baiklah. Kan? Tu kadang-kadang mungkin kalau nak jadi saintis macam depan kita ni, kita perlu berdepan dengan mikroskop ni untuk jangka masa lama. Sebab tu nanti dia akan menyebabkan mata kita rosak. So jangan So kita kena buka kedua-dua mata kita dan kita kena turunkan pentas ini sedikit demi sedikit sehingga kita boleh mendapat satu image. Dapat satu image cukup dulu. Okey. Selepas itu kita akan gunakan pelaras halus untuk mendapatkan image yang tajam. Okey, baik. Sama juga caranya, kita tengok, kita akan laraskan dia sehingga dapat cantik dah. Okey. Sekarang dipersilakan Irfan. Okey. Irfan pun nak tengok macam mana Okey. Buka mata dua-dua. Lepas nampak tu tak? Irfan kena laraskan ke tak payah dah teacher? Tak payah, teacher dah adjust semua untuk you. Okey teacher, Irfan nampak dah teacher? Lama. Nampak. Okey, nampak indah tak? Kagum tak? Iyalah tu, ini ciptaan Tuhan kan teacher kan? Ya. Inilah sel. Inilah sel tumbuhan yang sebenarnya sel tumbuhan yang kita nampak melalui mikroskop ini tidak seperti dalam buku. Kerana dia ini apa yang kita gunakan adalah mikroskop cahaya. Dia tidaklah sedetail, tidaklah
how to say very detail Very lah detail, seperti dari yang kita nampak dalam buku. So apa yang kita akan nampak ialah dinding sel, sitoplasma dengan nukleus. Yang diwarnakan apa nak warna yang nampak macam kuning-kuning sikit tak? Betul lah teacher. Yalah, kerana kita warnakan dengan iodin. Itu sebabnya kita gunakan iodin. Okey. So kagum tak tengok sel ni? Kagum lah teacher. Cantik Irfan tak tak? sabar nak tengok yang haiwan punya pula. Okey, ini ialah hasil Irfan. Okey. Sekarang kita tengok hasil teacher pula. Tengok pula macam mana spesimen untuk sel haiwan. So jangan tergojot, sel haiwan ini sangat berbeza berbanding sel tumbuhan. Apakah perbezaannya? Caranya sama Irfan, kita kepitkan dulu di slide ini di atas pentas, naikkan dulu. Naikkan dulu. Okey. Dan kita akan tengok melalui kacamata dan laraskan dia ke bawah sedikit demi sedikit sehingga kita mendapat satu image yang kasar dulu. Yang kasar dulu. Ya. Kemudian kita akan laraskan dia sehingga mendapat image yang halus dan cantik dan menawan. Okey, dipersilakan Irfan. Teacher dah jumpa dah. Macam mana pula rupa spesimen haiwan ni? Macam mana pula rupanya? Okey. Sama tak? Berbeza sikit lah teacher. Berbeza sikit. Jom kita saksikan bagaimana sel haiwan ini nampak pula. Lain tak? Lain lah teacher. Ya. Dan Irfan nampak ada warna biru pula. Tadi warna kuning untuk yang... Kenapa dia warna biru? Kerana metilena biru. Okey. Metilena biru ini adalah pewarnanya. Itu sebabnya kita menggunakan metilena biru untuk nampak. Tadi kan dia tak nampak apa-apa. Betul. Dia lursina kan. Apabila kita berwarnakan dengan metilena biru, kita nampak dengan jelas. Tetapi apa yang kita nampak ialah bukan seperti dalam buku. Apa yang kita nampak ialah membran plasma, kita nampak sitoplasma dan kita akan nampak nukleus. Itu saja dan bentuknya tidak tetap. Betul tu. Ya, itu saja. That's it. Okey teacher, Irfan nak tanya satu soalan. Okey. Kalau tadi kita gunakan teacher punya isi dekat pipi kan? Ya, sel kalau pipi. kita guna haiwan lain contohnya, ada tak perbezaan ke sama je bentuk dia? Cara penyediaannya adalah sama. Tetapi apa sel yang anda perhatikan itu depends kesukaan Irfan lah. Kalau Irfan nak guna sel rambut boleh, Irfan nak guna apa pun boleh. You dapat kadang-kadang pernah tengok siaran CSI tak? Pernah? Dia dari crime scene tu kan. Betul. Dia akan dapat satu sel tu. Apa sel pun boleh Irfan. Apa sel pun boleh. Tapi mungkin mereka menggunakan mikroskop yang lebih canggih sedikit lah berbanding kita kan. Tetapi untuk sekolah at least kita boleh dapatlah nampak sel dengan sebagai satu unit hidup yang sangat-sangat penting dan kita boleh nampak keindahan sel ini dan kita boleh nampak perbezaan antara sel hidup tumbuhan dengan sel haiwan. Itu penting. Itu paling penting. Jadi Ifat tanya tadi, teacher dah cakap yang kita punya sel sama dengan haiwan. Kenapa teacher? Yalah, kerana kita ni dikelaskan sebagai haiwan. Kita bukan tumbuhan. Kalau kita tumbuhan, kita mesti ada kloroplas, kita mesti ada sel-sel, kita mesti ada dinding sel, macam-macam lah. Tapi kita ini adalah haiwan. Betul Sebab itu teacher tak perlu membawa haiwan untuk menunjukkan sel haiwan. Teacher guna sel pipi teacher saja. Teacher lah haiwannya hari ini. Kita ni sebenarnya adalah haiwan. Sebab itulah yang kita faham, kalau orang kata pokok atau tumbuhan, mereka akan mendapat nutrien menggunakan fotosintesis. Tapi kalau kita bernafas sama seperti haiwan, sebab itulah kita samakan diri kita dengan haiwan. Kita ni memang kalau kita nak kelaskan kita sebagai kasar ni, memang kita ni haiwan. Tetapi apa yang Tuhan bagi kita yang lebih special ialah kita ni boleh berfikir. Betul. Sebab itu kita perlu menjaga haiwan, tumbuhan dan juga alam sekitar kita supaya kita boleh kerana kita mempunyai akal fikiran. Itulah satu daripada kebaikan kita. Betul, satu daripada special yang Tuhan bagi, anugerah yang Tuhan bagi. So kita mesti gunakan secara betul dan kita mesti pastikan dan bertanggungjawab menjadi saintis yang bertanggungjawab dan menggunakan sains secara betul untuk niat yang baik. Untuk niat yang baik sahaja. Okey teacher. Ifan, ada lagi satu soalan. Kalau dekat sekolah kita, adakah kita akan cuma cek dua jenis sel sahaja, haiwan dan tumbuhan, ke ada lagi
benda yang kita akan lakukan di sekolah? Okey, sebenarnya Irfan, kita di sekolah ni kita dilarang menggunakan sel darah. Actually banyak lagi kalau kita belajar biologi, ada banyak lagi kita akan banyak benda kita boleh nampak. Kita boleh gunakan sebagai spesimen, tetapi kerana kita berdepan dengan pelajar dan bahan-bahan ini mungkin tercemar, so kita tidak boleh sesuka hati kita nak ambil darah daripada pelajar. Tidak boleh. Sebab tidak itu, boleh menggunakan haiwan dan apa tu, like how to say, mendera dia. Mendera haiwan itu. Mendera haiwan dia. Tak boleh kan. Kita tak boleh buat begitu. So untuk setakat sel sel haiwan ni kita akan gunakan sel kita sajalah, ya, yang tidak mencederakan. Betul. Dengan cara yang betul. Itu yang paling penting sekali. Kalau kita nak melakukan uji kaji ataupun eksperimen, kenalah kita utamakan aspek keselamatan. Ya, sangat penting. Seperti SOP juga. Okey, baiklah. Dan itu kita akan berehat dulu. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Bersama saya sekarang Teacher Rama di studio kita, masih dalam pembelajaran mengenai subjek biologi untuk menengah atas. Tapi teacher, kita dah sampai ke orang kata segmen terakhir dah. Dah nak habis dah rancangan kita untuk hari ini, teacher. Jadi untuk sekarang ni apa yang teacher akan tunjuk kepada Irfan dan penonton di rumah? Sebagai saintis, kita bukan saja perlu perhatikan sel tumbuhan dengan sel haiwan, kita juga perlu menyediakan laporan amali. So untuk menyediakan laporan amali ni, kita perlu melukis hasil tinjauan kita di mikroskop itu tadi. Baik. Tetapi itu pun memerlukan kemahiran juga, Irfan. Dia bukan senang. Because kebanyakan pelajar, ramai pelajar yang teacher pernah nampak, apabila mereka melukis sel haiwan dan tumbuhan ini, mereka membuat banyak kesilapan. Okey, jom teacher akan tunjukkan bagaimana untuk melukiskan sel haiwan dengan sel tumbuhan dengan cara yang betul, ya. Jom kita Tetapi paling penting, anda perlu ingat, kita sebagai saintis, kita perlu melaporkan apa yang kita nampak. Jangan tiru buku teks lah kan, teacher? Jangan. Because bukan itu yang kita nampak menerusi mikroskop cahaya tadi. Betul? Okey. So, kita mulakan dengan sel tumbuhan, betul? Sel tumbuhan, dipersilakan. Sorry lah, teacher punya tulisan ni taklah cantik sangat. Cantik lah tu, teacher. Alright. Okey, sekarang kita nak lukis sel tumbuhan. So, sel tumbuhan tadi Irfan nampak tu, dia macam kotak-kotak, betul? Betul. Ya, okey. So, memang sel tumbuhan ini, dia ni dia bentuknya adalah sekata. So kita perlu melukis dinding sel dulu. Satu komponen yang sangat penting. Alright. Okey, dah letak dah frame dia. Dah ada frame. Betul? Dah. Okay. So apa yang kita nampak? Tadi nampak tak bintil-bintil warna kekuningan? Itu adalah nukleus. Nukleus dia. Itu sahaja. Tetapi bukan sini sahaja, Irfan. Perlu ingat, lukisan saintifik mesti mempunyai label. Okey, yang paling penting ada label. Mesti label, ya. So lukisan ini tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Ya, kita mesti ada sel dinding, kita mesti label dia sel dinding pula. Apa teacher nama dia? Okey. Yang ini adalah dinding sel. Dinding sel. Because in English is cell wall. Yes, okey. Dinding sel. Dinding sel. Sorry lah teacher ni kan nak switch language ni susah sikit. Dinding sel. Okey, so selepas itu kita ada sitoplasma. Sitoplasma, okey. Right. Plasma. Selepas itu kita juga mempunyai nukleus. Okey. Nukleus. Okey. Okey, ini saja yang kita nampak. Betul? Betul? Ini saja kita nampak. Okey. Selepas itu kita akan lukiskan sel tumbuhan, haiwan pula. Okey. Sel haiwan. Ini apa kita nampak berdasarkan teacher guna pecuil gigi tadi, ambil dekat pipi dia. Sel haiwan ini. Sel haiwan ini. Okey. So apa yang kita nampak ialah seperti ini saja. Betul. Bentuk dia macam irregular sikit. Ya, bentuk dia adalah tidak sekata. Tidak sekata. Dan apa yang kita nampak ialah satu bintil.
iaitu nukleus. Nukleus. Okey. Itu sahaja, okey. Yang ini adalah membran plasma. Membran plasma. Okey. Okey. Selepas itu kita ada sitoplasma. Sama macam ni lah Ya. Okey. Plasma. Alah, yang ni lupa pula letak. Nanti dia marah pula kita Kena tak ada letak nukleus. Kan? Okey. Nukleus. Itu sahaja. Baiklah. Tetapi label tu penting. Label itu pun dia bukan sembarangan kita boleh label, Irfan. Tidak boleh letak arrow macam ini. Oh, salah ke? Salah. Oh, Irfan Tidak rasa boleh. dulu zaman sekolah Irfan buat macam tu sebenarnya. Salah Okey, Tak patutlah markah kena potong. Sekarang baru tahu Baru tahu. Nak balik sekolah lagi tak? Tak apalah. Tak apalah. Okey, so jangan letak Okey. anak panah Okey, itu adalah salah. Okey. Baik. Satu lagi yang teacher selalu jumpa pelajar buat ialah apabila mereka buat tu mereka buat macam ni. Dia tidak boleh beralun-alun macam ni, tak boleh. Tak boleh. Labelnya kenalah straight macam tu. Okey, Kenalah lurus sahaja. Ya, lurus sahaja. Itulah yang inilah cara kita nak melukis. Because ini adalah satu eksperimen yang eksperimen wajib di dalam DSKP bio kita ni, biologi kita ni, yang tidak mempunyai hipotesis dan tidak mempunyai pernyataan masalah. Okey. So apa yang sangat penting ialah kemahiran yang akan dinilai adalah kemahiran kita dan bagaimana cara kita membuat laporan amali beserta bagaimana kita lukis. Itu sahaja. Baiklah. Tapi nak tanya Irfan, ya, cukup saya. memadai ke satu sel saja? Nak lukis banyak-banyak tak? Kalau untuk kita orang kata buat laporan, satu cukup dah Irfan rasa. Cukup. Okey. Penting, betul dan mempunyai label. Label. Cukup. Dah cukup. Tak perlu lukis banyak-banyak Tak sel. Okey. Tak payah. Baiklah cikgu. Sebelum kita akhiri program kita, Irfan nak tanya cikgu apa rumusan yang cikgu boleh buat berdasarkan pembelajaran kita untuk hari ini. Persilakan. Okey. Rumusan yang boleh dibuat ialah cara apa yang kita belajar dan Irfan pun sudah mahir I think. Betul. Cara kita menyediakan slide spesimen tumbuhan dan slide spesimen haiwan secara betul. Okey. Bukan itu saja, kita pun telah belajar bagaimana hendak menggunakan mikroskop secara betul. Itu adalah kemahiran yang sangat penting. Bukan itu saja, kita pun telah belajar bagaimana kita hendak bukan lab report yang penuh, tetapi at least teacher dah ajar macam mana hendak melukis apa yang kita nampak, akan kita lihat melalui mikroskop ini secara betul. Yang paling penting kena ada labelnya Ya, lah. kena label. At least kena ada sekurang-kurangnya 3 label dalam setiap lukisan biologi. Okey. Irfan, Terima kasih. Ya. Ada lagi ke? Ya. Saya hendak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan penghargaan kepada sekolah saya. Boleh tak Irfan? Dipersilakan cikgu. Kita tidak boleh lupa sekolah ya. Okey, so sebagai penghargaan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua saya Encik Nur Azaha bin Muhammad Shah selaku pengetua dan juga rakan perjuangan saya di Sekolah Sains Alam Syah yang juga dikenali sebagai Asis. Saya sayang Asis. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Rama kerana bersama saya dan penonton di rumah hari ini mengajar kami mengenai subjek biologi, cara untuk menggunakan kaedah saintifik dengan betul dan juga cara penggunaan mikroskop dengan betul. Saya yakin pelajar-pelajar Asis sangat berbangga dengan cikgu. Warga Asis semua tengah tengok cikgu hari ini dan kita berterima kasih lagi sekali kerana cikgu telah menyampaikan ilmu kepada kami semua. Dengan itu sehingga berjumpa lagi di rancangan Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi.
TV KPM